Ini bukan sahaja kaya, bahkan dia dermawan. Abdurrahman bin Auf, apabila dia ikut Nabi hijrah ke Yathrib, ke Madinah, selepas hijrah ke Habsyah, balik semula ke Mekah, ikut Nabi hijrah ke Madinah. Bila dia sampai di Madinah, dia telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi', satu orang Ansar, orang Madinah. Sa'ad bin Rabi' orang kaya Madinah. Sa'ad bin Rabi' kata dekat Abdurrahman bin Auf, dia kata, ya Abdurrahman, oleh kerana Nabi sudah jadikan kita bersaudara, setengah daripada harta aku bagi ke hang. Isteri aku ada ni, dia kata, hang tunjuk aja hang mau hak mana, aku cerai dan aku bagi ke hang. Abdurrahman bin Auf, dia tak mau semua tu. Dia kata kepada Sa'ad bin Rabi', dia kata, aku pernah jadi kaya di Mekah. Aku tinggal kekayaan itu kerana ikut Muhammad ke sini. Bukan itu yang aku cari. Tunjuk dekat aku di mana tempat perniagaan di Madinah ini. Sa'ad bin Rabi' pun tunjuk. Di sini suk, di sini pasar, tempat orang menjaga. Terima kasih. Hak tu aja dia nak tahu. Bermula daripada hari pertama dia masuk ke suk, dia masuk ke pasar itu, dalam sekejap masa Abdurrahman bin Auf sudah menempa kekayaan yang cukup besar di Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abdurrahman bin Auf adalah satu orang yang Allah bagi ke dia sangat pandai buat menyaga, dan dia buat menyaga jadi semua. Selepas wafat Nabi SAW, dia mengeluarkan biaya, dia jadi sponsor besar kepada ummahatul mu'minin, kepada isteri-isteri Nabi yang nak dibuat haji di Makkah. Semua isteri Nabi yang nak pergi ke Mekah buat haji dibiayai oleh dia dan dinaungi dan dijamin keamanan oleh dia. Kayanya Abdurrahman bin Auf ini. Segala perbekalan, segala benda yang diperlukan untuk musafir daripada Madinah nak pergi ke Mekah untuk buat haji, dia tanggung semua, dan dia menyediakan pasukan untuk mengawal isteri-isteri Nabi ketika mereka nak pergi ke Mekah untuk nak buat haji. Dan dia juga satu orang yang dikenali seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, dia juga satu rajulun baka, satu orang laki-laki yang mudah menangis. Dia buat kenuri bagi makan sahabat-sahabat Nabi yang miskin, dia menangis. Bila orang tanya dia, ya Abdurrahman, pasal apa kamu menangis? Dia kata, aku tak boleh lupa satu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Betul, Mus'ab bin Umair dia anak tunggal. Dia anak kepada ibu bapa yang kaya raya di Mekah. Dia masuk Islam, mak bapa dia bagi warning dekat dia, wahai Mus'ab, kalau sekiranya kamu terus dengan keputusan kamu untuk masuk Islam, kamu tak akan rasa duit kami, walau sikit pun kamu tak akan rasa. Dia kata, tak apa, aku nak rasa keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggal kekayaan gedung menyaga mak bapak dia di Makkah. Dia mai ke Madinah, sampai satu hari Nabi duduk di Masjid Nabawi, Mus'ab masuk, Nabi menangis. Pasal apa? Melihatkan susahnya Mus'ab ini dengan pakai jubah yang bertampung. Nabi menangis. Sahabat tanya, pasal apa ya Rasulullah? Nabi kata, macam mana aku tak menangis? Satu orang manusia yang hidupnya diselimuti kekayaan, satu orang yang makan tak dan habis, orang angkat pinggan bawa mai hidangan baru, satu orang yang tidak pernah rasa susah daripada hari beranak, tiba-tiba boleh tinggal semua tu kerana nak cari keredaan Allah. Nabi kata, macam mana aku tak sedih? Ini Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf dalam dua kenuri jamu orang, dia teringat ke Mus'ab. Dia teringat ke Mus'ab. Dia kata, macam mana aku tak menangis? Aku teringat kepada Mus'ab, satu orang kaya, anak orang kaya, meninggalkan kekayaan dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari mati Mus'ab bin Umair, kain kapan pun tak ada. Menangis Abdurrahman bin Auf. Dia kata, macam mana aku tak menangis? Aku ingat Nabi SAW. Nabi mati, Nabi wafat, Nabi meninggalkan keluarga dia dalam keadaan keluarga tidak pernah makan daging
dan roti gandum kenyang untuk satu hari. Isteri dan anak Nabi yang Nabi tinggal semasa Nabi wafat tu, mereka tidak pernah kenyang makan roti gandum dengan daging untuk satu hari. Tidak pernah rasa kenyang makan benda ni. Makan ala kadar sahaja. Menangis Abdurrahman bin Auf ini. Hebatnya dia ni, sampai Umar Al-Khattab waktu dia dekat nak meninggal, lepas dia kena tikam masa sembahyang subuh tu, masa dia dekat nak meninggal, dia pesan kepada orang-orang semua, dia kata pastikan Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang daripada syura yang duduk di dalam mesyuarat yang nak menentukan khalifah selepas aku. Dia sebut nama Abdurrahman bin Auf. Hebatnya Abdurrahman bin Auf ini, sebelum mati Abdurrahman bin Auf ini, dia mati umur 75. Sebelum dia mati, Aisyah radhiyallahu anha pergi jumpa dia. Aisyah offer dekat Abdurrahman bin Auf ini, mengenangkan jasa dia, mengenangkan pengorbanan dia, mengenangkan segala-gala yang dia pernah buat untuk Islam. Dia di antara 7 orang awal masuk Islam, Abdurrahman bin Auf ini. Aisyah offer dekat dia. Aisyah kata, ya Abdurrahman, kalau kamu meninggal, satu tempat untuk kamu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Aisyah kata boleh masuk seorang lagi. Pasal rumah tu, makam Nabi itu rumah Aisyah. Maka nak simpan situ mesti dapat perkenan Aisyah. Aisyah offer dekat Abdurrahman bin Auf, satu tempat untuk kamu bersama dengan Nabi, dengan Abu Bakar bapa aku, dan Umar sahabat-sahabat mereka. Kata apa Abdurrahman bin Auf? Dia kata bukan aku yang layak di situ. Dia kata berasa dia tak layak Nabi duduk sama dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar tu, berasa tak layak dia ni. Hebatnya Abdurrahman bin Auf ini. Hadis yang kita baca ni nak cerita anak dia Abu Salamah, ataupun nama sebenar dia Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Ditanya oleh satu tabi'in yang bernama An-Nadar. Dia kata, ya Abu Salamah, cuba cerita mai dekat aku, hadithni an syai'in sami'tahu min abika sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An-Nadar kata dekat dia, dekat anak Abdurrahman bin Auf ni, cerita mai dekat aku apa-apa hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi, daripada bapa kamu, yang bapa kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, tentang bulan Ramadan. Begitu. Qala, kata Abdullah anak Abdurrahman bin Auf ini, na'am, dia kata ya, ada satu. Haddatsani abi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata bapa aku ada cerita kepada aku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innallaha azza wa jal farada siyam Ramadan. Nabi kata Allah azza wa jal telah memfardukan puasa dalam bulan Ramadan. Wasanantu qiyamah. Nabi kata manakala aku mensunnahkan untuk qiyam pada malamnya. Allah perintahkan kita puasa bulan Ramadan. Ada buat qiyam. Qiyam, kita duk kata qiyamul lail, qiyamul lail. Qiyam ni maknanya bangkit berdiri untuk sembahyang sunat. Itu dia panggil qiyam. Nabi SAW kata apa? Puasa siang Ramadan itu Allah fardukan. Nabi kata, tapi Nabi kata aku telah mensunnahkan malam Ramadan itu dibuat qiyam. Maka kita mengambil bahagian di dalam sembahyang tarawih, itu sunnah Nabi SAW. Bukan sahaja Nabi buat, bahkan Nabi kata wasanantu qiyamahu, dan aku mensunnahkan qiyam, yakni sembahyang sunat pada malam Ramadan itu. Faman samahu wa qamahu ihtisabah. Nabi kata bang siapa yang siangnya puasa dan pada sebelah malamnya qiyam, sembahyang sunat bagi banyak, kharaja minaz dzunub kayaumi waladathu ummuh. Nabi kata kalau dia buat tu ihtisabah, kerana mengharapkan hisab pahala daripada Allah, bukan ada kerana lain.
Dia duk tak sabar nak tunggu mai Ramadan ni nak semayang tarawih. Dia duk tak sabar nak tunggu mai Ramadan ni pasal dia nak melipat gandakan tahajud dia. Dia duk tak sabar nak tunggu Ramadan mai ni pasal dia nak memperbanyakkan ibadat malam dia. Kalau dia buat semua tu ihtisabah, satu aja, pasal dia mengharapkan hisab pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu, Nabi kata kharaja minaz dzunub. Balasan yang Tuhan bagi dekat dia bila habis Ramadan apa dia? Dia keluar daripada dosa-dosa dia. Kayaumi waladathu ummuh. Bersih dia macam mana hari dia baru beranak daripada perut mak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan nak mai tak sampai 2 minggu dah lagi. Manfaatkan Ramadan itu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan, faji'tu faqumtu khalfah, qala wa ja'a rajul faqama ila janbi, summa ja'a akhar hatta kunna rahtan, falamma ahassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna khalfah tajawwaza fi salat, summa qama fadakhala manzilah fasalla salatan lam yusalliha indana, qala falamma asbahna qala qumna ya Rasulullah afattinta bina al-layla, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am fadhaka alladhi hamalani ala alladhi sana'tu, qala summa akhadha yuwasilu wa dhaka fi akhir shahr, qala Anas fa akhadha rijalun yuwasiluna min ashabi, qala Anas fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu rijalin yuwasilun innakum lastum mithli, ama wallah law mudda lishahr lawasaltu wisalan yad'ul muta'ammiqun ta'ammuqahum atau kama qal. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan Ramadan Nabi sembahyang sunat malam. Dan kita semua dah tahu cerita ni berulang-ulang orang abang. Nabi dia tidak himpun orang untuk buat tarawih. Nabi dia sembahyang dia ya. Orang mai ikut. Ini cerita dalam hadis ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan. Bila mai bulan Ramadan, Nabi pergi sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat Ramadan dalam bulan Ramadan. Faji'tu, Anas kata aku tengok Nabi sembahyang, aku mai join. Anas bin Malik dia khadam Nabi. So dia all the time dia ada keliling kelalang Nabi. Bila tengok Nabi sembahyang, dia pun sulam masuk. Dia pun pergi join Nabi sembahyang. Faqumtu khalfah. Aku duduk belakang Nabi, aku takbir ikut Nabi, berimam dengan Nabi. Waja'a rajul, dia kata nampak satu orang, mai tengok ni Nabi sembahyang apa? Ni Anas duk ikut ni sembahyang apa? Dia pun mai Allahu akbar, seorang lagi join. Faqama ila janbi, dia mai berdiri di sebelah Anas. Summa jaa akhar, lepas tu mai seorang lagi, lepas tu mai seorang lagi, lepas tu mai seorang lagi. Tengok Nabi sembahyang, ada orang duk ikut, pakat nak ikut. Sehinggalah dia kata Anas hatta kunna rahtan, sampai bilangan lebih kurang 10 orang dah duk ada. Falamma ahassa Rasul sallallahu alaihi wasallam anna khalfah, Nabi tengah sembahyang dia rasa macam belakang makin ramai. Ahassa, rasa Nabi macam ada orang duk ikut belakang. Tajawwaza fi salah, Nabi speed sembahyang dia. Dia bagi cepat. Tajawwaza maksudnya ringkah. Nabi mempercepatkan sembahyang dia. Summa qama fadakhala manzilah. Habis 2 rakaat Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cepet Nabi balik rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pasal apa tuan-tuan? Dia tak mau menyusahkan umat dia. Nabi itu nak buat ibadat, tapi Nabi tak mau 2 sebab. Yang pertama, tak mau saat lagi bila orang pakai ikut, malam esok makin ramai, malam lusa makin ramai, Nabi takut
kut pasal zaman tu syariat duk turun, Quran duk turun, takut kut turun perintah semayang tarawih itu fardu. Nabi takut benda tu difardukan dan menyusahkan umat dia. Tentu kalau kita tengok dalam hadis Muslim, Nabi SAW, Aisyah kata, satu hari keluar daripada rumah Aisyah dengan muka yang ceria. Tiba-tiba saat Nabi balik mai dalam keadaan muka dalam ketakutan. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa? Tadi masa nak keluar muka nampak ceria. Pasal apa ni balik mai muka nampak takut? Nabi menangis. Nabi kata apa? Nabi kata, aku dah buat silap. Silap apa? Tadi ni masa aku pi ke Kaabah nak semayang, tiba-tiba aku berpeluang masuk di dalam Kaabah semayang. Nabi kata, aku takut saat lagi umat aku berebut-rebut sehingga menyusahkan mereka kerana nak masuk semayang di dalam Kaabah. Sedangkan semayang dalam Kaabah, dalam petak Kaabah dengan di luar tak ada beza apa. Nabi kata, aku takut ni umat aku ni saat lagi oleh kerana dengar kata Nabi buat, dia pekat nak buat. Dengan kerana tu aku takut menjadi satu susah kepada umat aku. Kerana tu Nabi menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama hal dengan semayang tarawih. Nabi semayang seorang-seorang, dia tak ajak siapa pun, dia tak ajak Sayyidina Abu Bakar, dia tak ajak Sayyidina Umar, dia tak ajak siapa pun. Dia nak beribadat lebih. Pasal apa? Pasal Nabi mensunnahkan qiyam pada malam Ramadan. Tiba-tiba Anas ikut, tiba-tiba mai orang yang kedua ikut, tiba-tiba makin ramai duk ikut. Nabi bila sedang ramai orang ikut, faqama, Nabi bangkit berdiri, fadakhala manzilah, lompat masuk dalam rumah dia. Dia tak mau benda tu menjadi ikutan ramai, dan dia tak mau Allah memfardukan sembahyang yang sunat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila dia masuk dalam, Anas kata, fasalla salatan lam yusalliha indana, dia masuk, dia semayang di dalam rumah dia tak macam yang dia semayang tadi dengan kami. Nabi semayang tadi bila ramai orang ikut, Nabi bagi cepat. Bila Nabi masuk dalam rumah, dia semayang seorang, dia drag bagi panjang. Nampak? Itu Nabi. Kita terbalik. Kita bila semayang sendiri, Fatihah saja. Bila main masjid, satu macam yang tarik. Kita ni, pasal apa? Pasal kita hati tak cantik. Hati kita tak cantik, ada ingat lagu nak tunjuk kau. Yang ni rupa rosak. Nabi ni dah, Nabi ni bila dengan orang dia bagi ringan sembahyang dia, ibadat dia ringan. Bila dia sendiri, dia buat bagi berat ibadat dia. Kata Anas bin Malik, bila Nabi masuklah rumah, dia semayang tak macam dia semayang dengan kami tadi. Ringan semayang tadi, dalam rumah dia semayang cukup lambat. Falamma asbahna, pagi esok lepas semayang subuh, Anas kata dekat Nabi, ya Rasulullah, afatinta bina layla. Anas kata, ya Rasulullah, Tuhan tahukah semalam kami semayang di belakang Tuhan? Qala, Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya, aku sedang hampa mai duk ikut di belakang. Fadzaka allazi hamalani ala allazi sana'tu. Pasal itulah dia kata yang aku lompat masuk dalam rumah. Aku tak mau hampa ikut aku ramai-ramai, takut saat lagi Allah fardukan sembahyang yang sunat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Nabi SAW, ibadat dia hebat sekali, dan ingat nak menyusahkan sahabat tak ada sekali-kali. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia kata anin Nabi SAW qala, la yaqulanna ahadukum sumtu Ramadan wala qumtuhu kullah wala adri karihat tazkiyah, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la budda min ghaflatin wa raqadah, atau kama qala, hadis riwayat Imam An-Nasa'i daripada Abi Bakrah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yaqulanna ahadukum sumtu Ramadan. Nabi kata, jaga baik-baik, jangan siapa pun bila selesai bulan Ramadan pukul dada bagi tahu dekat orang semua, sumtu Ramadan, aku boleh komplit satu bulan Ramadan. Jangan ada siapa pun bila selesai puasa Ramadan komplit satu bulan,
piduk pukul dada, piduk abang kata aku alhamdulillah bulan puasa kali ini sebulan aku puasa, wala qumtuhu kullah, dan jangan piduk kata depan orang alhamdulillah sebulan Ramadan baru ni aku tahajud tak miss tiap-tiap malam. Jangan, Nabi kata. Jangan ada manusia, kalau diperluaskan maksud hadis ni, jangan ada manusia apabila dia buat ibadat dia piduk canangkan kehebatan ibadat dia. Itu maksud dia. Habis Ramadan pergi cakap besar alhamdulillah saya Ramadan kali ni puas hati semua. Hidup cakap ke orang. Puasa memang cantik. Sebulan ni bukan setakat puasa. Saya alhamdulillah saya jaga mulut tak kata ke orang. Saya jaga, alhamdulillah saya puas hati. Hidup cakap ke orang ni. Malam alhamdulillah tak percaya tanya bini saya. Oh, hebat. Alhamdulillah duk golek kepala ni. Alhamdulillah tu cantik. Tapi sombong tu yang tak cantik. Alhamdulillah. Tiap-tiap malam without fail. Cakap orang putih. Dia, bila dia main act tu dia main orang putih. Dia kata alhamdulillah without fail. 1 bulan complete. Tahajud tak pernah tinggal. Tak percaya? Tanya bini. Bini dia menjadi saksi dia. Nabi SAW pernah beritahu macam tu di depan sahabat. Dan apa yang Nabi abang ni didengari oleh sahabat, di antaranya Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakrah, dia kata wala adri karihat tazkiyah. Abu Bakrah kata aku tak tahu pula pasal apa yang Nabi tak suka kepada tazkiyah. Tazkiyah, orang kata tazkiyatun nafs, suci hati. Abu Bakrah kata aku pun tak faham juga pasal apa yang Nabi tak suka macam tu. Patutnya satu orang yang berjaya habiskan Ramadan 1 bulan, patutnya bagus. Patutnya satu orang yang sebulan Ramadan dia tak miss bangkit qiyam, sama ada tarawih ataupun tahajud dan sebagainya, 1 bulan dia boleh buat. Sepatutnya itu tazkiyah, itu satu benda bagus, dia sucikan hati dia. Tapi yang Nabi pergi bagi amaran, Nabi warning, jangan ada siapa di kalangan hampa ni yang bila habis Ramadan pergi beritahu dekat orang, kata saya alhamdulillah puasa tahun ni puas hati, saya alhamdulillah puasa tahun ni saya qiyam Ramadan pada tiap-tiap malam Ramadan, saya sembahyang tarawih tak miss, saya sembahyang tahajud tak miss. Pihak macam tu Nabi tak bagi. Abu Bakrah kata aku tak faham pasal apa lagu tu. Sepatutnya Nabi kena puji orang macam ni. Itu pikiran Abu Bakrah. Cuma dia kata au qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin Nabi kata macam tu la budda min ghaflah wa raqdah. Ataupun mungkin Nabi kata lagu tu kerana Nabi tak mau orang-orang tu semua bila habis Ramadan depa jadi ghaflah. Depa jadi lalai, depa rasa macam cukup dah dia buat macam ni. Mungkin kerana tu kata Abi Bakrah. Nabi tak mau orang-orang ni semua dia pulun sebulan Ramadan aja. 11 bulan lagi habis. Ada orang macam tu. Sebulan ni Masya Allah tuan-tuan, cukup hebat. Habis-habis Ramadan Quran pun dia lempar bawah. Sebulan Ramadan dia khatam 2 kali. Quran dia khatam 2 kali. Habis-habis hari ni 1 Syawal raya, jumpa pula Quran Ramadan esok ni. Tak baca dah Quran ni. Ramadan 2 kali khatam, 3 kali. Sami'allahu liman hamidah. Makmum tak disuruh sebut. Kalau sebut itu menyalahi sunnah. Batal tak semayang? Tak batal. Tapi bukan itu yang Nabi ajar. Allahu Akbar takbiratul ihram, semua orang pun sebut Allahu Akbar. Habis Fatihah, habis surah, imam rakaat, Allahu Akbar rakaat. Makmum kena sebut Allahu Akbar rakaat. Sebut itu perintah Nabi SAW dan itu sunnah. Kalau tak sebut, masa nak rakaat tak sebut apa, rakaat saja, sembahyang itu sah, tetapi menyalahi sunnah. Bila imam bangkit daripada rakaat sami'allahu liman hamidah, kita tak disuruh sebut sami'allahu liman hamidah. Makmum disuruh sebut apa? Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Doa itu dua-dua ada riwayat dalam hadis.
Imam sujud, Allahu Akbar sujud, makmum disuruh sebut Allahu Akbar sujud. Imam bangkit antara dua sujud, Allahu Akbar, makmum disuruh sebut Allahu Akbar. Kita tak disuruh ikut takbir intiqalat ini ketika bangkit daripada rukuk sahaja. Sebab imam sebut sami'allahu liman hamidah, kita sebut Rabbana walakal hamd. Ini tajuk pada malam ini. Dia kata fit takbir inda rukuk was sujud, iaitu cerita ucap takbir ketika nak rukuk dan sujud. Ketahuilah saudaraku, mengucap takbir ini ada dua macam, dia kata. Iaitu pertamanya takbiratul ihram, itu satu. Yang itu mesti kena sebut. Maka telah lalu bicara pada masalah yang lepas. Yang keduanya dipanggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat maksudnya takbir pindah rukun. Daripada rukun qiyam kepada rukun rukuk. Daripada i'tidal kepada rukun sujud. Nak pindah-pindah rukun itu dia ada takbir. Takbir itu dipanggil takbir intiqalat, takbir pindah rukun. Itu dia kata itu takbir yang kedua dalam sembahyang. Maka takbir intiqalat itu yang hendak dibicarakan dalam bab ini. Ni nak bincanglah ni tentang takbir intiqalat. Iaitulah takbir pada masa turun rukuk dan pada masa sujud dan pada masa bangkit daripada sujud dan pada ketika nak bangkit berdiri untuk rakaat yang berikutnya. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, nak bangkit berdiri Allahu Akbar, itu takbir intiqalat, dia kata. Maka semua itu dituntut akan dia oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakrin wa Umar wa Abu Bakrin wa Umar. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap ia akan takbir dengan kata dia Allahu Akbar pada tiap-tiap kali turun rukuk dan tiap-tiap kali turun sujud dan tiap-tiap kali bangkit daripada sujud, dan takbir ia pada masa nak berdiri dan pada masa nak duduk. Dan begitu jugalah diperbuat oleh Abu Bakar dan oleh Umar radhiyallahu anhumah. Itu dia. Macam mana Nabi buat, macam tu sahabat-sahabat buat. Apatah lagi sahabat besar, Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Mereka ni semayang sebiji macam Nabi semayang. Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Pasal apa? Pasal mereka diikat oleh hadis. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang ini satu bab, mesti buat macam aku buat, Nabi kata. Tidak boleh reka, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Itu disiplin sembahyang. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka buat macam Nabi buat dalam hal sembahyang ini, memperbuat seperti mana kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Anas, daripada Ibni Umar dan Ibni Malik Al-Ash'ari dan Abi Musa dan Imran bin Husain dan Wa'il dan lain-lain lagi. Baik, tengok masalah. Dia kata takbir intiqalat dan kelakuannya. Ni dia nak go detail. Yang kata takbir intiqalat itu macam mana? Panjang ke? Pendek ke? Kalau panjangnya bagaimana? Kalau pendek dia terang mana? Macam tu. Kan? Jadi kita tengok di Mekah, di Madinah tu imam dia pendek aja. Jadi imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pendek aja. Allahu Akbar. Tu bila dia yang Allahu Akbar. Kan? Lagi imam kata sami'allahu liman hamidah, bunyi sikit gitu ya. Rabbana walakal hamd. Bilal lagi nak sujud, sopak juga imam Allahu Akbar, sujud. Bilal yang Allahu Akbar, betul-betul panjang ke pendek, ataupun panjang boleh, pendek boleh. Ini dia cerita dia. Takbir intiqalat dan kelakuannya. Ya saudaraku, bermula takbir intiqalat itu disifatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um. Kata Syafi'i, dan apabila menghendaki seseorang itu rukuk,
maka boleh ia memulai dengan mengucap takbir pada masa ia berdiri lagi. Daripada qiyam tu, daripada qiyam berdiri dia nak rokok, dia boleh start sebut Allahu Akbar itu masa duduk berdiri lagi sebelum rokok, boleh sebut dah Allahu Akbar, boleh sebut dah. Maka di dalam takbir itulah ia turun rokok sambil duduk takbir tu kan? Daripada qiyam nak rokok, Allah, tangan tak angkat lagi untuk rokok, sebut dulu Allahu Akbar, rokok, sambil sebut sambil rokok. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Dan apabila hendak turun sujud kemudian daripada telah sempurna i'tidal, tuan-tuan juga tengok ni bahasa fiqh ni, dia kata kemudian daripada sempurna i'tidal. Maksud sempurna tu apa dia? Tamakninah. Ramai orang fail tang ni. Kita bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita kena ada tamakninah. Tamakninah ni maksudnya apa? Dalam tempoh masa yang sat tu tidak boleh ada pergerakan anggota besar. Setengah orang dia jenis tangan dia hayun kuat, sami Allahu liman hamidah, lepas pergi ke belakang, mai balik. Dia kena ambil satu time static. Qadar tamakninah apa dia? Subhanallah. Banyak tu ya. Sat. Subhanallah. Static. Baru Allahu Akbar, baru sujud. Maka dengan kerana itu disebut dalam kitab fiqh ni, dia akan sebut benda ni, i'tidal serta tamakninahnya, sujud serta tamakninahnya. Dia nak tu supaya wujud ketertiban di dalam beribadat. Nampak kita sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, polis kena bertugas jaga raja mati, raja mangkat, polis kena duduk 4 penyuruh jenazah tu kan, kena duduk 4 penyuruh tu dengan pedang duduk cacak ke bawah tu. Bukan boleh duduk garu ke apa ke. Kalau berasa gatal macam mana pun zikir pergi banyak lagu tu. Bukan boleh, tak, salah. Pasal apa? Menghormati no. Meninggal tu orang besar-besar. Ini tuan-tuan bukan raja, Maliki Yaumiddin, raja, satu-satunya raja yang memerintah hari akhirat. Apatah lagi hormat kita ke dia, tentulah lebih-lebih lagi. Maka hormat itulah ditunjukkan di dalam ibadat ni, wujud tamakninah di dalam ibadat. Tak nampak kita ni gelojok nak bagi cepat habis sembahyang ni, kena slow and steady. Pasal apa? Pasal itu tanda hormat. Takbir ni hormat, tuan-tuan. Cara hormat ni macam-macam. Polis hormat tabik macam tu, askar hormat tabik macam tu. Macam mana? Tabik lagu tu kita tahu dia ni polis, bukan polis, ini askar. Lagu tu polis, lagu tu askar. Hitler macam tu. Itu semua adalah perlakuan hormat. Manusia mencipta dan mereka cara nak hormat ni macam mana. Kita sama-sama orang ni, sama-sama kawan kita jumpa daripada jauh. Ini bukan reformasi. Ini apa dia? Nah, abang kata okey, nak tunjuk kita dengan dia tu kawan. Sana pun lagu ni balik. Itu hormat. Kita dengan Allah, ini hormat. Ini hormat kita dengan Allah. Sama manusia lagu tu orang kat kita dengan Allah. Ini hormat. Maka mengangkat tangan ketika takbir itu penting di dalam agama. Bukan suka-suka nak angkat, suka-suka tak mau angkat, dah. Angkat tangan itu penting. Walaupun tidak angkat, tidak membatalkan sembahyang, tetapi mengurangkan pahala kita. Pasal kita kurang hormat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita anak nak ladu depan mak ayah kita, kita boleh jalan mendabik dada lagu tu, boleh. Tapi kalau kita tunduk sikit hormat, itu lebih tertib lagi. Kalau dengan ibu bapa macam tu, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih lagi. Ini dia nak beritahu dekat kita cerita ni. Takbir di dalam sembahyang ini adalah sebagai satu tanda hormat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila hendak turun sujud kemudian daripada telah sempurna i'tidalnya, maka mulalah pula mengucap takbir di dalam masa berdiri itu. Kita dah bangkit i'tidal, sami Allahu liman hamidah, nak sujud Allahu Akbar, sebut daripada berdiri, sebut Allahu Akbar sampai sujud.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam mazhab Hambali, sebab kita pergi Mekah, kita pergi Madinah buat haji, buat umrah, depa yang tidak lama dah. Lama. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, dia bangkit daripada rukuk sami Allahu liman hamidah. Lama. Kita sah saja pasal kita mazhab Syafi'i yang tidak itu rukun pendek. Tapi bagi mazhab Hambali yang tidak itu rukun panjang. Pasal itu dia lama. Pasal itu dia lama. Kita kena tahu pasal apa? Sebab orang Malaysia bila pergi Mekah, bila pergi Madinah, bila semayang bangkit daripada rukuk sami Allah liman hamidah, kita selalu terkenduan. Kita kena terkenduan ni pasal kita duduk biasa masa kita pendek. Kita nak sujud. Dia Tok Imam tak sujud lagi, kita bangkit balik. Lagu duduk jadi lagu tu semua orang Malaysia. Semua orang Malaysia. Dia jadi dia terkenduan dia panggil. Kaki lagu nak lipat tak jadi. Pasal apa? Pasal kita terbiasa dengan i'tidal itu rukun pendek. Sedangkan bagi mereka i'tidal itu rukun panjang. Begitu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata turun sujud berserta dengan pemulaan sehinggalah habis takbir itu. Dan ia telah pun sampai kepada sujudnya. Maksudnya boleh tak boleh kalau nak panjang? Kita yang tidak sami Allahu liman hamidah, kita nak sujud. Imam Syafi'i kata daripada nak mula sujud tu, daripada duduk berdiri sebut Allah sampailah kita sujud wa akbar. Boleh. Dia kata tidak jadi satu kesalahan. Baik. Dan jikalau takbir ia padahal disudahkannya takbir itu di dalam sujud, tiada apa salahnya ke atasnya. Kalau dia panjang sampai dah sujud dah doa Allahu akbar lagi, tak salah dia kata. Tapi kalau boleh cun-cun ke apa dia kata, ngam-ngam sujud wa akbar, bagi cantik macam tu. Tetapi aku suka, kata Imam Syafi'i, bahawa janganlah ia sujud melainkan telah selesai daripada takbir. Imam Syafi'i kata kalau boleh sebelum dari sampai tu habis bang Allahu akbar baru dari sampai. Jangan sampai dari dah landing dah kita doa Allah tak habis lagi. Jangan macam tu. Benda ni tuan-tuan atas masing-masing orang yang menjadi imam. Kalau tu imam jenis sakit pinggang dan sakit lutut, dia kena pandai lah. Dia jangan Allahu Akbar cepat sangat. Sebab saat lagi makmum orang muda, dia terjun awal. Tok Imam tak sampai lagi, makmum sujud habis dah. Tok Imam baru letak lutut. Jadi nak kena pandai. Kalau dia imam yang okey, sihat, elok, tak ada masalah, laju sujud dia, tak apa. Kalau Tok Imam yang pergerakan dia lambat, dia start Allahu Akbar tu bagi lambat. Supaya makmum tidak mendahului dia di dalam rukun fi'li. Itu nak kena pandai. Banyak tempat kita pergi tengok, tu imam baru duduk nak letak tangan, makmum habis satu masjid sujud dah. Pasal apa? Awal sangat dia sebut Allahu Akbar tu, awal sangat. Maka orang ni respon kepada suara dia. Orang tak tahu hakikat dia macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata kemudian apabila mengangkat kepala daripada sujud, mulalah pula takbir sehinggalah sempurna duduk. Padahal takbir telah habis diucapkannya. Maka apabila turun sampai ia sujud, mulalah pula mengucap takbir pada masa duduknya lagi. Dan dihabiskan padahal ia turun bagi sujud. Kemudian perbuatlah demikian itu pada sekalian sembahyang yang samalah. Dan yang ini kita tengok, dan mengucap takbir itu biarlah nyata dan jangan meleret-leret bunyi ataupun terpotong-potong suara. Yang tu Allah sengak bih akbar sampai terpotong suara. Imam Syafi'i kata jangan begitu. Meleret sangat pun tak mau. Allah, dia duk main lagu Tarzan pula, lagu nak sampai sujud ni. Dia doa, dia duk ambil tu. Oi, Imam Syafi'i kata, aku tak suka macam tu. Buat bagi elok-elok. Jangan sampai dia jadi cempera. Maka apabila diucap takbir itu dengan nyata, nescaya memadai akan dia. Yang pentingnya apa? Takbir intiqalat itu nak acknowledge, nak bagi tahu kepada makmum bahawa imam sedang pindah rukun. Itu tujuan dia. Nak bagi makmum dengar Allah Akbar, okey, imam tengah nak rukuk, depa nak ikut. Itu tujuan dia. Jangan sampai merosakkan tujuan itu. Nah, baik. Masalah takbir intiqalat ditinggalkan, apa hukumnya? Yang ni kita kata. Saja malah. Dia nak sebut Allahu Akbar tu dia malah. Imam sebut Allahu Akbar, dia rukuk aja, dia tak sebut apa. Sagi imam sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar nak sujud.
dia pun tak kata apa, tentu dia sujud saja. Dia tak sebut apa hukum kepada orang yang malas nak sebut Allahu Akbar ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan jikalau meninggal seseorang akan takbir lain daripada takbiratul ihram, maka tidaklah diulang sembahyangnya, dan begitu juga meninggalkan zikir di dalam rukuk dan sujud. Sembahyang sah maksud dia, tapi tak cantik. Dia rukuk pun dia tak sebut Allahu Akbar, dan masa rukuk pun tak baca apa. Punya segan bela tu Allahu Akbar, punya malah ni. Subhana rabbiyal azim tu tak mau sebut. Subhan bunyi lagu tu ya, subhan. Dia malah. Kan macam kita, malah kita ni. Orang telefon. Assalamualaikum. Dia baca. Salam. Oh, malah tu. Salam. Takat type SMS salam tak apalah. Ada sampai ni nak sebut pun malah. Assalamualaikum. Salam. Nampak profesional. Nampak tu macam pro. Tapi malah itu sebenarnya. Kan? Itu shortcut wadah. Assalamualaikum. Itu lagi dengar bergegak dada ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan? Lagi cantik apa dia? Jawab salam. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Duk ikut mengaji merata corak dunia, pi duk jawab waalaikum. Waalaikumsalam ataupun alaikumussalam. Waalaikum tak ada. Waalaikumsalam. Oh, nampak kita tak reti sangat. Benda ni sangat basic ucapan salam ini. Nah, begitu hal dia. Baik. Soal, orang tanya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, manakala tiada mengapa ditinggalkan zikir dan takbir intiqalat itu, maka apalah hal Tuan Imam dapat melakukan seperti kenyataan Tuan tadi? Orang tanya Imam Syafi'i. Kalau dah Tuan Imam, dia katakan Imam Syafi'i, punyalah duk terang panjang ni, cara, kaifiat, takbir intiqalat. Nak sebut masa bila, masa berdiri ke, masa duduk-duduk ke, nak sebut macam mana, biar bagi jelas. Sebutan itu jangan meleret. Punya duk bincang panjang, leh-leh main habang benda ni kalau tak sebut pun tak apa. Dia kata kalau benda ni tak sebut pun tak apa, tak salah duk cerita panjang-panjang. Lebih kurang maksud macam tu. Oh, tadi cerita punya duk panjang, kata cara sebut lagu tu, leh-leh main habang benda tu tak sebut pun tak apa. Hai? Orang sudah tanya Imam Syafi'i, Tuan Imam, tadi Tuan Imam punyalah cerita panjang lebar tentang kaifiat, tentang cara nak sebut takbir intiqalah. Tengok-tengok mai abang kata tak sebut pun tak apa. Bahkan bukan setakat takbir intiqalah tak sebut tak apa. Masa rukuk subhana rabbiyal azim tak mau kata pun tak apa. Masa sujud subhana rabbiyal a'la tak mau kata pun tak apa. Kalau macam tu punya mudah, yang piduk cerita panjang-panjang benda ni tadi buat apa? Orang sudah tanya. Maka jawabnya, dan hanya sahaja aku, kata Imam Syafi'i, kata sebagai aku sifatkan itu dengan dalil kitab dan sunnah. Imam Syafi'i kata hak aku habang tu hak dalam hadis habang. Walaupun benda tu tidak wajib, tidak fardu, tapi kalau dah Nabi buat itu lebih cantik. Walaupun tak buat, semayang sah, tapi janganlah buat lebih kurang dalam ibadat. Itu jawapan Imam Asy-Syafi'i. Firman Allah Subhanahu wa taala, irka'u wasjudu. Imam Syafi'i kata apa? Quran cuma sebut dalam sembahyang ni apa dia? Irka'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah. Quran tak suruh pun rukuk dan bacalah subhana rabbiyal azim, tak suruh. Cuma suruh rukuk dan suruh sujud. Maknanya rukun dia apa dia? Perbuatan rukuk itu rukun. Perbuatan sujud itu rukun. Maksudnya kalau tak buat, tak sah sembahyang. Tapi bacaan semasa rukuk dan bacaan semasa sujud itu sunat sahaja. Kalau buat lebih baik. Kalau tak buat, tak sampai batal sembahyang, tapi leceh. Macam tu. Itu penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Dan hendaklah rukuk sekalian kamu dan sujudlah sekalian kamu. Quran kata gitu. Maka tiada tersebut di dalam rukuk dan sujud itu amal selain daripada rukuk dan sujud. Tak disebut tentang bacaan dan sebagainya. Maka jadilah keduanya, yakni rukuk dan sujud itu fardu. Rukuk itu fardu, sujud itu fardu.
Manakala bacaan ketika rukuk dan sujud itu sunat, tidak fardu, dia kata. Maka barang siapa mendatangkan dengan barang yang jatuh ia nama rukuk dan sujud, maka sesungguhnya mendatangkan ia fardu atasnya. Kalau satu orang ni baru masuk Islam, dia masuk Islam, dia kena semayang, wajib kena semayang. Hari ni masuk Islam, hari ni nak pelekoh dia suruh hafal subhana rabbiyal a'la, ni masa rukuk baca subhana rabbiyal azim, masa sujud baca subhana rabbiyal, susahlah dia baru tak sah masuk Islam, baru tak sah masuk Islam. Tu dia doa abang macam-macam, dia kata macam ni tak dia, bos time balik. Dia kata kalau macam ni tak dia, ni nampak naik dia rebah ni kata. Ni susah ni, aku dah lah tulisan Arab Quran tak tahu baca. Wih, main doa abang. Hari tu juga masuk Islam, terus heret pergi penjuru tu ni. Hang Fatihah hafal lagi. Dia kata baru masuk tak sah. Tak, dia tak kira. Dia masuk aja hang kena buat semua benda ni. Hang mana boleh tak lari dah orang. Tuan-tuan pergi masuk dalam hutan rimba, ajak puak sakai masuk Islam. Masuk, dia pun seronoklah kita main ramai ni, Islamkan dia dan sebagainya. Dia pun satu macamnya, katuk kera lupu, katuk nak buat kurma kera lupu. Nak masak kurma kera lupu. Wih, kita tengok, oh yang ni jangan berani, haram, tak boleh. Duk habang haram kat dia. Hak nu dia pegang, dia kata tak boleh, kata tak boleh, haram. Hak ni boleh, hak ni pun tak boleh. Oh, dia kata nampak agama ni kusilap lah ni, dia kata. Tak ada yang boleh ni, semua tak boleh. Nampak? Pelan-pelan beritahu dekat dia, kata benda ni tak bagus. Pasal apa? Islam bagi penjelasan pasal apa tak bagus dia. Dia kata tapi masak dah, tak apa lah, makan bila dulu, tapi isu-isu tak usah, kata dia. Isu-isu tak usah. Dia pun yang ni makanan kegemaran dia. Abang tak usah, abang elok-elok kat dia, bagi dia boleh faham dan dia boleh terima. Zaman Quran turun mengharamkan arak pun, dia turun step. Dia beritahu apa? Dia kata wala taqrabus salah wa antum sukara. Kalau hang mabuk, jangan lebih dekat dengan semayang. Dia tak abang lagi kata tak boleh minum arak. Abang atur dulu. Kalau sekiranya nak pergi semayang, tak usah minum. Maksudnya apa? Kalau jauh lagi dengan waktu semayang, minumlah dulu. Lagu tu. Sementara dia nak faham dengan Islam ni bagi elok-elok. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bermula zikir di dalamnya itu sunat ikhtiar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu sunat yang boleh dipilih, dia kata. Baik. Dan demikian itulah kami kata kepada berkumur-kumur dan juga istinsyak serta basuh muka. Macam itulah ketika kita basuh muka, istinsyak, sedut air dalam hidung. Itu sunat. Itu sunat. Yang fardunya apa dia? Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Selain daripada itu apa dia? Niat dan tertib. Hak tu aja. Istinsyak, cerita nak telinga, itu sunat. Jadi macam mana dalam bab wudu ada yang fardu, ada yang sunat, macam itulah dalam semayang ada yang fardu, ada yang sunat. Jangan apa yang tu. Kata Imam Syafi'i lagi, dan telah melihat Nabi SAW akan satu orang lelaki sembahyang dia akan satu sembahyang yang tidak bagus. Nabi ni dia very observant, orang putih kata. Dia very observant, dia observe, Nabi ni dia perhati tengok. Kan kita baca di masjid ni bulan 12 tahun lepas. Nah, kuliah pun tak ada 5 bulan. Kan? Jadi bulan 11 tahun lepas kita baca. Hadis cerita kata Nabi SAW ketika Nabi buat haji. Kan Nabi buat haji, Nabi sembahyang di Masjid Khaif. Nabi sembahyang di Masjid Khaif. Kita baca masjid ni. Jangan buat kerut gini ni bila baca. Jangan. Kita baca dah kan tu. Kan? Nabi sembahyang di Masjid Khaif ketika Nabi buat haji wada. Bila Nabi bagi salam sembahyang subuh. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi terus beralih menghadap makmum. Bila Nabi beralih menghadap, nak tangkap 2 orang di belakang, tak sembahyang. Okey, Nabi tangkap ada 2 orang di belakang tu, tak sembahyang. Orang lain semua duduk. Baru sudah bagi salam dalam keadaan duduk.
Dua orang belakang duduk berdiri cegat, dua orang depan duduk sembah. Nabi nampak. Nabi kata, awak main dua orang tu? Nabi kata. Dalam hadis kata apa? Ketak mankibai. Ni. Bau dua-dua orang ni ketak-ketak. Pasal kena panggil dengan guru disiplin. Nabi sudah panggil. Nabi kata, awak main kat aku ni, dua orang ni. Papi panggil, bawa main. Nabi kata, pasal tak semayang. Nampak? Nabi very observant. Nabi ni dia perhati. Sahabat buat silap ke, tak kena tang mana ke apa, Nabi perhati dan Nabi tegur. Panggil dua orang ni mai depan ni dalam keadaan ketak bau. Nabi tanya, pasal tak semayang? Dia berkata, ya Rasulullah, kami dah semayang dekat kenderaan kami tadi. Dia pada dalam nak buat haji, dia pada Arafah mai Muzdalifah nak mai ke Mina, semayang di situ. Semayang subuh dekat Masjid Khaif. Dia kata, kami semayang dah tadi. Jadi mai tengok tuan duk semayang dengan jemaah lain, kami tunggulah pasal kami semayang dah dekat rahilah, dekat kenderaan kami. Nabi kata apa? La taf'ala. Nabi kata kat dua orang ni, hampa dua jangan buat dah lagu ni. Nabi kata, lagi sekali kalau dah semayang dah pun, kita mai masjid orang duk semayang, join semayang lagi sekali. Semayang yang kedua itu nafilah. Nabi kita dapat pahala semayang sunat. Jangan mai duk cekak pinggang dekat parking tu duk tengok orang semayang, jangan. Walau dah semayang di rumah, mai masjid baru duk semayang, join lagi sekali. Semayang yang second time ini dapat pahala sunat. Nabi kata, daripada hang duk tunggu saja. Nabi kata, okey. Nah, abang kata apa? Nabi ni dia sangat memerhati sahabat-sahabat dia. Sama dengan hadis kita duk baca ni. Dia kata apa? Maka disuruh Nabi SAW akan orang yang sembahyang tidak bagus itu perbuat kembali. Bila dia sembahyang habis, Nabi panggil, Nabi kata, ridu, buat balik sembahyang ni. Nabi suruh dia buat balik sembahyang tu. Maka orang itu pun buat lagi sekali. Dia pun sembahyang lagi sekali. Kemudian daripada telah dilihat juga oleh Nabi SAW tidak bagus sembahyangnya, maka disuruh Nabi sembahyang lagi sekali. Nampak? Nabi kata apa? Buat lagi sekali. 3 kali sembahyang dah. Sembahyang mula Nabi kata tak boleh, suruh ulang. Dia ulang, Nabi kata tak boleh, suruh ulang 3 kali. Begitu. Maka kata orang itu, ya Rasulullah, ajarkan hamba tentang sembahyang ini. Dia pun nampak ni sampai 3 kali dia tak betul lagi. Dia kata, ya Rasulullah, tang mana tak betul, tolong bagi tahu. Nabi buat lagu tu, tuan-tuan. Ini dari segi metodologi mengajar. Kalau tuan-tuan ada cikgu dalam kuliah pengajian kita ini, cikgu-cikgu ni dia kena ambil satu kursus untuk nak jadi guru terlatih di sekolah. Dia panggil apa? Metodologi pendidikan. Method. Cara nak mengajar. Cikgu bila masuk kelas nak mengajar tu, dia ada method dia ada cara dia. Dengan cara yang dia gunakan tu, dia attract perhatian budak-budak. Semua orang duk tunggu tengok dia. Dan budak-budak ni duk tertunggu-tunggu bila lagi pula kelas cikgu ni. Pasal apa? Pasal cikgu ni pandai method mengajar. Cara mengajar tu, kaedah mengajar tu. Macam mana cara nak tarik perhatian orang, bagi orang suka kat kita bila kita jadi guru mengajar di sekolah ni. Ada setengah guru dia tak peduli tentang metod ni. Dia duk kira nak habis sukatan pelajaran. Dia masuk, dia duk kedah. Budak-budak ni tak suka pelajaran dia, sampai tak suka tengok muka dia. Duk tengok jadual waktu, alamak, dia hari ni ada pelajaran ni, aku fed up dia. Tok saya di cikgu lah kalau macam tu. Kita pergi jadi satu cikgu yang student meluat, tok saya di cikgu. So, student mesti suka apabila kita jadi cikgu. Student mesti duk tunggu bila ni, oh hari ni ada pelajaran ni. Dia suka cikgu matematik, dia duk tunggu matematik. Dia suka cikgu fizik, dia duk tunggu fizik. Dia, apa cikgu yang pandai metod mengajar, dia suka cikgu tu. Saya di Kolej Islam dulu tu, ada cikgu Cina, nama dia Chan Timeng. Ingat ambil lah. Dia pun ingat roh dah tak ada lah apa betul. Mengajar fizik. Chan Timeng. Oh tuan-tuan, bahasa Malaysia tak fasih, tapi metod mengajar dia tu. Kolej Islam, masa di Kolej Islam, kolej ubah dia daripada mengajar fizik, ubah dia bagi mengajar matematik. Sonok apa tu lah. Maknanya apa dia? Dua. Satu, dia ada metod mengajar.
Dan yang kedua, dia menguasai ilmu dia nak mengajar tu. Budak-budak sampai buat rombongan pergi jumpa pengetua nak minta dia mengajar. Form 5, misalnya Form 5, dia ada 10 kelas. Mana boleh dia nak mengajar sampai 10 kelas? Jadi 3 kelas dia mengajar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia mengajar. 4 sampai ke 10 tu, cikgu lain lah. Tak puas hati. Kelas yang 4 sampai 10 tu, pilih wakil tingkatan, pergi jumpa pengetua, pergi habang kat pengetua, kami mau cikgu Chan mengajar. Bila benda ni dimaklumkan dekat dia, tuan-tuan boleh bayangkan betapa kembangnya hati dan lubang hidung dia. Maknanya ini pengiktirafan daripada pelajar. Betapa kembangnya hati dia. Dia mai ke kelas-kelas yang tak dapat dia sebagai guru mengajar ni, dia masuk mai, dia kata, aku ada 2 tangan, aku ada 1 mulut, bagaimana aku mau mengajar kamu semua? Dia kata, yang tu pun budak seronok ya, kata banyak tu pun seronok. Punya tak tahu nak abang aura yang ada kat dia, tapi dia mengajar tuan-tuan melekat kat kita ni. Apa kaedah dia guna tak tahu. Nampak tuan-tuan? Ini yang dikatakan method ataupun cara mengajar Nabi SAW. Ini di antara method Nabi. Apabila sahabat buat salah, Nabi suruh repeat, ulang lagi sekali. Ulang, salah, Nabi suruh ulang lagi sekali. Bila 2 kali, 3 kali ulang, sampai mati dia tak lupa apa yang Nabi tegur tu. Ini method. Di antara method, kaedah, cara yang Nabi guna ketika Nabi bagi tazkirah kepada sahabat-sahabat, apa dia? Nabi repeat satu benda penting 3 kali. Nabi sebut dah, sekali Nabi sebut lagi. Nabi sebut dah, sekali Nabi sebut lagi. Bila Nabi repeat, Nabi ulang sampai 3 kali, bermakna benda tu very important. Demikian juga Allah menggunakan kaedah yang sama dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dalam surah Ar-Rahman, berapa kali dia ulang sebut? Kan dia bila imam naik baca surah Ar-Rahman, ala bi rabbikuma tukadziban, tu dia ulang, dia ada cerita dia. Dia ada cerita dia. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala nak suruh hamba dia ni reti. Pasal apa? Nikmat yang Allah bagi ke hangpa nak dustakan. Allah bagi ke hangpa nikmat kesihatan. Pasal apa dustakan nikmat tu? Bila hangpa sakit, hangpa tahu mulut duk sebut Allah, Allah, Allah. Tapi bila Allah bagi sihat, hangpa tak syukur. Maka dia main dalam Quran, dia repeat ayat tu, dia repeat ayat tu, dia repeat ayat tu. Nak bagi tahu kata apa? Kita selamanya kita tidak boleh mendustakan nikmat yang Allah bagi kat kita. Allah bagi kita sihat, nikmat. Bila kita nak tahu kata sihat ni nikmat? Bila sakit. Allah bagi aman, aman ini nikmat. Bila kita nak tahu kata keamanan ni nikmat? Bila dia bagi jadi huru-hara. Allah bagi macam-macam nikmat dekat kita ni untuk kita syukur, terima kasih dekat dia. Bila kita tak terima kasih dekat dia, dia buat main satu benda yang menghilangkan nikmat itu. Masa tu baru kita tahu, rupanya hak dia duk bagi selama ni itu adalah nikmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berapa orang tak tahu kata mak ngayah ni nikmat? Kita tahu mak ngayah ni nikmat Allah bagi ke dia. Dia pergi buat apa? Dia pergi menyaga, berjaya. Dia pergi masuk dalam bidang apa kerja, apa kerjaya, dia masuk berjaya. Dia tak tahu kata di antara yang menyumbang kepada kejayaan dia tu adalah doa orang tua ni. Dia tak tahu. Bila tak ada orang tua ni, tengok dia duk buat tak jadi. Dia duk buat tak jadi. Dia duk heran ni, pasal apa ni? Dulu jadi, pasal apa lah tak jadi? Dia duk cari punca tak jumpa. Rupa-rupanya apa dia? Hang berjaya hari itu pasal doa orang tua ni. Hari ni orang tua ni dah tak ada. Dia dah tak doa dekat hang. Hari ni hang buat, hang tak disertai dengan doa dia, maka hang tak berjaya. Baru dia sedar, oh, rupa-rupanya selama ni bukan kerana aku pandai. Rupanya selama ni bukan kerana usaha keras aku. Rupa-rupanya selama ni kerana doa orang tua ni. Baru tahu, tapi orang tua tu dah dalam kubur dah. Orang tak boleh buat apa dah. Nikmat. Berapa banyak nikmat yang kita terlepas pandang. Tak nampak kata benda tu nikmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata maka katanya baginya, ya Rasulullah, ajarkan hamba semayang macam mana. Maka mengajar Nabi SAW akan dia akan rukuk, akan sujud
bangkit daripada sujud, dia ajarnya takbiratul ihram dan sebagainya. Maka sabda Nabi SAW, maka apabila engkau datangkan dengan ini, maka sesungguhnya sempurnalah sembahyang engkau. Rupa-rupanya dia ni semayang, rokok dia tak sempurna, sujud dia tak sempurna, sana sini tak sempurna. So Nabi bagi tahu kat dia, lain kali buat macam ni. Rokok ada tamak ninah dia, sujud ada tamak ninah dia, berdiri keadaan dia macam mana. Nabi bagi tahu dekat dia, baru dia nampak rupanya seni dalam sembahyang ini sangat penting untuk dipelajari. Kata Imam Syafi'i, dan tiada diajar akan dia, yang ni akan orang itu akan zikir di dalam rukuk, dan tiada diajar akan bacaan zikir di dalam sujud. Dalam hadis tu pun Nabi tak sebut tentang bacaan rukuk dan bacaan sujud. Nabi cuma abang kata rukuk bagi elok, sujud bagi elok. Macam tu saja. Ni tajuk yang akan datang, tuan-tuan tengok dia punya mic cerita ni. Kalau nak takbir, orang yang tangan lumpuh sebelah macam mana? Tangan ada dua, tapi bodoh sebelah. Dia kena stroke, sebelah bodoh. Takbir macam mana? Adakah dia takbir sebelah ke? Ataupun dia kena pi ampu, tangan yang angkat naik juga ke? Atau macam mana? Ada perbincangan dia. Kalau hamba Allah tu tangan kudung, tangan dia sampai dekat siku je, dia nak takbir macam mana? Adakah dia pakai angkat sebelah saja ke? Ataupun hak ni angkat dekat mana boleh angkat ke? Dia ada perbincangan dalam hadis ni yang kata Islam, tuan-tuan. Islam ni dia tunjuk tu the detail, sampai secara halus, detail tunjuk ni cara nak semayang, nak buat ibadat, nak apa semua bagi tahu. Rokok dalam semayang, jari nak duduk macam mana? Nak cekak kepala lutut kah? Ataupun lagu nak pegang kot tepi lagu tu kah? Ataupun nak dalam hadis Nabi bagi tahu sampai macam tu detail. Nabi bagi tahu sembahyang yang Nabi buat macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata Nabi tidak ajak orang tu tentang zikir dalam rukuk, dalam sujud dan sebagainya. Dan tiada diajak Nabi takbir lain daripada takbiratul ihram. Dan tiada kata sami'allahu liman hamidah. Kemudian kata Nabi SAW bagi laki-laki itu, maka apabila kamu perbuat semua itu, sesungguhnya sempurnalah sembahyang kamu. Nabi kata itu aja. Sembahyang, Fatihah aja kena baca bagi elok, rokok bagi elok, sujud bagi elok, kaki nak macam mana, semua hang buat bagi elok, hang kira dah sembahyang. Nabi kata. Cuma kalau nak elok lagi, baru dia masuk yang hak tambahan, sunat-sunat ni tadi. Dan barang yang kurang ia daripadanya, maka kuranglah sembahyang engkau. Kalau kita sembahyang cincai, maka pahala yang dapat pun cincai juga. Dia tak dapat elok. Kan? Orang putih kata apa? Dia kata, you want more, you have to work more. Kalau hang mau hasil lebih, hang kena kerja lebih. Kita kerja ala kadar, hasil kita ala kadar. Dia memang hukum dunia pun dah macam tu. Demikian hal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hang buat ibadat bagi elok, pahala dapat full mark. Hang buat lebih kurang, pahala dia pun lebih kurang. Sana esok kita menyesal. Allah kata, awak lah semayang dah, awak lah tak buat bagi elok. Sayang, puasa dah, awak lah puasa tak bagi elok. Dapat dah peluang pergi Mekah buat haji, umrah, awak lah masa pergi buat haji, buat umrah, aku tak buat bagi elok. Menyesal. Pasal apa? Di sana buku rekod dibuka, tengok total markah kita, Allahu Akbar. Sayang, bukan aku tak tahu benda ni, tapi aku take for granted, aku buat mudah, maka kerana tu ini hasil yang aku dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata takbir dan bilangannya pada tiap-tiap semayang. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam tiap-tiap sembahyang yang 2 rakaat itu ada 11 takbir. Ulama' dia sampai kira. Ulama' sampai kira. Kita benda-benda macam ni mana kita ambil berat? Kan, kalau terkejut-terkejut orang tanya kita, dalam 1 rakaat sembahyang berapa kali takbir? Nak kena kira, kan? Ada satu sahabat cerita, budak pergi interview nak minta kerja. Tuan-tuan, ni yang ada interview ditanya ada apa tau? Dia kata duit sekupang, ada gambar apa di duit sekupang? Alamak,
Apa punya soalan tanya? Itu bab lain. Hang nak marah dia tanya soalan apa. Tak. Soalnya kita tak ambil kisah. Kita take for granted benda-benda macam tu. Dah dia kata duit sekupang. Ada apa? Di permukaan balik ni ada apa? Gambar apa? Balik ni ada apa? Kelipok je mata. Bunga raya kot. Bunga raya ambil balik. Dia kata, takkan soalan tu aja saya tulis fail kena balik. Dia tak ambil balik. Kau nak dengar orang lain pula. Apa duit sekupang pun tak tahu. Memang kita pun tak ambil tahu. Orang tanya kita kan. Duk rumah berapa lama dah rumah tu? Saya ni masuk 25 tahun dah. Oh Alhamdulillah. Ada tangga rumah tu? Ada berapa anak tangga? Bila tanya kita soalan macam tu. Ada berapa anak tangga? Berapa anak tangga tu? Berapa? Dia mula duk main pucat. Pasal kita tak ambil peduli benda ni. Kan? Saya ingat 10 lebih kot. Duk main kot. Pasal kita tak pasti. Kita tak pasti. Sama hal kalau dia tanya benda ni. Dia kata dalam satu rakaat ada berapa takbir? Baru nak kira. Tanya balik kawan yang tanya kita. Takbiratul ihram nak kira tak? Itu semua cempera lah. Kan? Macam ni dia kata. Imam Nawawi kata apa? Dalam satu rakaat dia kata ada 11 kali takbir. Iaitu satu takbiratul ihram. Satu. Yang kedua, dia kata 5 takbir pada tiap-tiap rakaat. Dia tulis ringkas. 5 tu main tahu mana tuan-tuan? Rokok. Allahu Akbar. Satu. Bangkit daripada rokok bukan takbir. Sami Allah liman hamidah bukan takbir. Sujud. Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi sekali. Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud untuk berdiri. Allahu Akbar. Ada berapa? 5. Ada 5. Satu rakaat, dua ada 5. Untuk rakaat pertama, campur satu. Takbiratul ihram. Dia kira benda-benda macam ni. Nak kira ni berapa kali kita takbir, kita membesarkan Allah di dalam hidup kita. Dia kira lagu tu. Dia nak membesarkan Allah dalam hidup ni. Berapa kali? Ada orang benda tu basah di mulut dia. Sentiasa. Masya Allah kata astagfirullahaladzim. Tentang kita duk main kuliah ni Allahu Akbar. Tadi sahabat kita daripada Yan berkata, Ustaz, kawan kita ada itu ada ikut kuliah, tak ada Ustaz meninggal lah. Kan? Ni dalam tempoh masa berapa bulan ni, berapa orang ni kita punya sahabat sekuliah dengan kita ni duk meninggal, tak ada. Itu sahabat kita daripada Teluk Tawang, Bagan Tambang, Pak Haji Harun, masjid ni dia duk main, tak pernah miss. Masjid ni, Masjid Patang Bolo, Surau Lake Home, Masjid Bertam. Saya boleh nampak muka dia dan dia duduk tang mana saya boleh nampak. Telefon Ustaz, Pak Haji Harun tak ada dah. Allahuakbar. Dan dah muka mai. Nampak muka dia, muka satu orang yang tenang, tenteram, bagus. Kebiasaan hari-hari 5 sampai dah. Surau ke masjid ke dia sampai dah ke 5. Sampai buka lampu habuan baca Quran. Hari dia nak meninggal tu baca Quran. Baca Quran, time dah masuk. Sembahyang subuh orang nak bang mai dah. Dia kata turun bawah. Awak pagi siapa? Dia kata rasa penat. Turun duduk bawah. Pak bang, orang hak baru mai dia kata awak pagi pasal apa nampak muka gucat. Penat dah. Tak apa kat pagi daripada duduk urut dia apa semua tak apa kat pagi tak apa daripada azan daripada pipi sembahyang tu tak apa Lagi saya naik pelan-pelan ni. Apa sembahyang turun mai habis. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi kat dia. Pukul 5 dah pergi Quran dah baca apa-apa semua. Zak Tuhan ambil masa tu. Alhamdulillah. Macam tu punya cerita duk mai kat kita. Allahu Akbar. Tadi saya dekat nak keluar mai dah. Jiran selang satu rumah. SMS Ustaz. Sepupu isteri saya yang duk ikut kuliah Ustaz dari Ipoh duk mai kuliah. Dari Ipoh duk mai kuliah. Sepupu isteri saya dari Ipoh meninggal pukul 2 petang tadi di rumah anak dia di Sungai Buloh. Masya Allah kita tahu. Dan muka dia satu picture mai dalam kepala kita nampak muka dia. Masya Allah. Tuan-tuan, it's a matter of time. It's a matter of turn. Ini soal masa, ini soal giliran. Siapa punya turn nak mai satu kayu roll, satu dawat merah potong. Habis. Jumpa pula sana esok. Masyar esok kita jumpa pula. Dekat ni habis kontrak dia habis. You are terminated. Hang dah habis lah. Satu roll potong. Tuan-tuan, hari kita pun akan mai
dalam form, dalam rupa yang macam mana, hanya Allah yang mengetahui. Benda ni yang kalau kita ingat ni, dia nak main insaf. Benda ni lah dia nanti main insaf. Tak ada apa, sakit perut aja, sakit perut sikit, pergi klinik, doktor cek, doktor kata gastrik kau ni, tak apa, balik makan ubat ni, balik bawa satu ubat. Dia kata kat bini dia, saya tidur sana, saat lagi lepas azan Zuhur gerak, okey gerak, rupanya habis dah. Lagu tu cerita ni, cerita sampai turn, sampai masa, sampai gilang ni, dia macam tu punya duk main. Allahu Akbar tuan-tuan. Sahabat kita duk kerja Selcom, duk main masjid ni, dia duk main. Pukul 9.45 pagi, jiran dia telefon saya, Ustaz, sahabat kita meninggal. Siapa? Sebut, terkejut. Umur 42. Allahu Akbar. Pasal apa? Tak tahu ni, kami pun tak tahu ni. Dia lagu tu yang bunyi. Saya kata tak apa, kita pun siap-siap. Boleh pergi. Sampai tengok dia usung turun, jatuh dalam bilik air tingkat atas rumah. Usung turun, mai tak di bawah. Tengok muka dia, yang mata kita keluar. Tak boleh, tawan, duk ikut kuliah kita. Kita tengok muka dia, yang mata turun. Pegang apa, patut-patut buat kat dia. Baru jiran sebelah cerita, bini nak pergi kerja pagi, dia duduk bilik ayam. Bini kata, abang, saya pergi dulu. Okay. Bini pun keluar, macam biasa, macam hari-hari biasa. Saat lagi dia punya rutin, saat lagi lepas bini pergi kerja, dia punya rutin, anak-anak ni nak hantar pergi nursery, nak hantar pergi rumah orang mengasuh, dia nak pergi kerja, itu rutin. So benda tu berlaku macam rutin, macam kebiasaan. Jadi macam tu. Itu sampai pukul 9 lebih, anak turun main, pergi beritahu jiran sebelah, pakcik ayah sakit. Ayah sakit mana? Mak pergi ofis. Oh, dia pun main mana? Atas ni. Tengok tu tersembang dalam bilik ayah. Allahu Akbar. Tenggelam puncak, tak tahu nak buat apa. Tu jiran. Bini lagi terkejut. Semalam pergi masjid semayang, kawan-kawan jumpa lagi dengan jubah putih, duk nampak dia lagi apa semua. Bini pagi tadi pun duk okey lagi. Bini keluar pergi kerja, tak tahu orang call main. Dia pun, ni nama sekian-sekian kan? Ya. Ni suami yang tak ada dah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi turn ni, kita tak tahu bila. Apapun Ramadan nak main ni buat begitu. Tapi kita tak tahu, mungkin yang ni last untuk kita. Ni Ramadan nak main, dan pun tak tahu lagi. Kalau dan ke hak ni yang penghabis untuk kita, tak tahu, semuanya tak tahu. Yang kita tahu apa dia, mana doa ada depan, buat pergi elok. Tentu ya. Ibadat ni tang mana boleh perketat, tang mana boleh perkejam, tang mana boleh polish, tang mana boleh buat pasal apa? Kita mati macam mana pun, kalau dalam keadaan kita sentiasa nak tambah ilmu, itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dalam kata man izdada ilma walam yazdad huda. Siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, maka dia ni apa dia? Dengan Allah illa bu'da. Tak ada apa melainkan makin jauh dengan Allah. Apatah lagi tak ada ilmu, lagi teruk. Ada ilmu pun, tapi ilmu tu tak menambah satu hidayah, petunjuk kepada dia. Walam yazdad minallahi illa bu'da. Dan tidak bertambah kepada dia di sisi Allah, melainkan yang bertambah tu jauh, makin jauh dia dengan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Soal hidup atas dunia dan nak menghadapi akhirat ni, siapa pun tak boleh buka dada bercakap sombong, tak boleh. Sebab siapa pun tak tahu ending kesudahan hidup dia macam mana, tak tahu. Kita hanya mengharap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bantu kita, yang tu aja. So Imam An-Nawawi dia kata apa? 11 kali takbir dia dalam satu rakaat, iaitu takbiratul ihram, dan 5 takbir pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap semayang yang 3 rakaat ada 17 takbir, iaitu takbiratul ihram dan takbir bangkit daripada tahiyat awal. Itu dia masuk lagi satu, dia kata jadi 17. Dan demikianlah dalam sembahyang yang 4 rakaat dia ada 22 takbir. Maka jumlah kita takbir dalam sembahyang sahaja satu hari 94 kali kita takbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tambah pula kita ni tiap-tiap kali lepas sembahyang, subhanallah 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 33, tak pernah miss.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 33 tak pernah miss. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 tak pernah miss. Maka bertambahlah lagi kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda tu sunnah Nabi. Jangan ditinggalkan. Begitu. Nah, saya pesan dari saya dan saya pesan dekat tuan-tuan semua, insya-Allah. Lepas ini kita masuk bab fir raf'il yadain inda ruku'. Ketika nak rukuk ini, adakah kita disuruh supaya mengangkat tangan? Bila kita nak rukuk, Allahu Akbar, adakah kita disuruh angkat tangan? Ataupun daripada duduk kiam nak rukuk tu pakai lepas rukuk saja? Mana satu? Ini akan datang hadis yang menceritakan tentang dia. Jadi kita takbir ni satu, membesarkan Allah. Yang kedua, sebagai satu simbol kita surrender depan Tuhan. Kan kita bila kita angkat tangan dulu tu, surrender. Kita dengan Allah bersama, kita surrender dengan Allah. Angkat tangan dua ni kira kita surrender. Kira, ya Allah, aku ni tak ada apalah. Aku ni kira hamba yang tak ada apa di sisi Allah. Tolonglah bantu aku untuk jadi apa-apa di sisi Allah. Surrender. Setiap kali kita nak takbir angkat tangan tu, kita mahu ingat kita ni dengan Allah, kita mengaku kalah lah. Kita tak lawan Allah. Pasal apa? Pasal kita tahu kita siapa dan kita kenal Allah tu siapa. Nah, wallahu a'lam. Lepas pada tu tuan-tuan, dia akan main cerita tentang sujud sajadah. Tentang sujud sajadah. Esok pun, kuliah malam esok pun lebih kurang ke tajuk tentang sajadah. Sujud sajadah dengan sujud syukur ni, cerita dia macam mana? Adakah nak sujud tu kena takbir dulu baru sujud, ataupun terus pakai bantai sujud begitu saja, ataupun tak payah angkat tangan tapi sebut Allahu Akbar? Itu ada perbincangan dia di dalam kitab. Kan? Sujud syukur dengan sujud tilawah. Dia ada dua. Ada ayat semayang ke? Tak ada ayat semayang pun boleh ke? Atau macam mana? Dapat satu nikmat, orang main abang ke kita. Kata ustaz, abang satu nikmat ke kita. Alhamdulillah, kita cari arah kiblat, kita sujud. Macam mana tu nak sujud tu macam mana? Dia ada perbincangan dia. Tajuk yang akan datang insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma